Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ustaz Muhammad Hazim bin Muhammad Azhar selaku pensyarah kepada kos CTU 266. Saya Nur Syufina binti Muhammad Sulaiman bersama dengan dua orang rakan saya, Nurul Aini binti Muhammad Sukizam dan Azad Daniel bin Abdul Latif, akan membentangkan tajuk kertas kerja yang bertajuk Pencapaian Malaysia dalam Sukan dan Inisiatif Melahirkan Atlet di Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa. Sebelum saya memulakan pembentangan, saya ingin menjemput kawan saya iaitu Nurul Aini binti Muhammad Sukizam untuk menerangkan serba sedikit tentang definisi dan lain-lain. Assalamualaikum, nama saya Nurul Aini dan saya akan membentangkan mengenai definisi istilah-istilah yang ada dalam sukan. Pertama iaitu istilah sukan, segala jenis latihan gerak badan dan permainan yang memerlukan tenaga dan ketangkasan. Kedua iaitu istilah atlet, merupakan orang yang bergiat dalam lapangan sukan ataupun dikenali sebagai ahli sukan. Ketiga ialah kebangsaan, di mana yang berkaitan dengan negara secara keseluruhan, nasional, dipilih untuk melambangkan kepribadian sesebuah negara. Dan keempat iaitu istilah antarabangsa, di mana maksudnya antara atau di kalangan negara-negara melibatkan dua atau lebih negara. Dan saya juga akan menerangkan mengenai takrifan sukan. Sukan ini merupakan salah satu aktiviti riadah yang sering dilakukan oleh orang, dan tidak kira atlet atau rakyat biasa, pelajar sekolah, budak kecil, dan sebahagian besar orang melakukan sukan ini sebagai kegiatan lapang. Sukan juga sering diberikan informasi melalui surat khabar dan juga televisyen. Sukan ini selain menjadi aktiviti riadah, ia juga menjadi sumber pendapatan untuk sesetengah orang seperti atlet atau trainer sukan. Pendekatan pragmatik dalam mendefinisikan sukan ialah melihat kepada kegunaan umum istilah sukan ini sebenarnya, iaitu sukan ialah aktiviti yang mengandungi latihan kemahiran berguna untuk rekreasi dan juga mempunyai peraturan-peraturan tertentu dalam mengejar kemenangan. Artinya macam latihan sukan ini ada teknik-teknik yang perlu dipelajari, dan juga dalam setiap pertandingan sukan pasti akan ada peraturan-peraturan yang perlu diikuti supaya atlet ataupun orang yang terlibat dalam sukan ini menang. Saya juga akan menceritakan mengenai latar belakang sukan di Malaysia. Sukan di Malaysia sebenarnya kita mempunyai 4 zaman di mana perkembangan sukan ini terlihat, iaitu pada zaman kaum tempatan ataupun dikenali sebagai indigenous sport. Kedua ialah pada zaman kolonial sebelum merdeka. Ketiga ialah zaman kolonial selepas merdeka. Dan keempat boleh dikatakan pada zaman sekarang lah, iaitu zaman selepas merdeka. Yang pertama ialah pada zaman kaum tempatan, iaitu ataupun dikenali pada indigenous sport, yang berkaitan kepada sukan ini bukanlah seperti sukan yang sekarang. Sukan dulu sering dikaitkan dengan kebudayaan ataupun gaya hidup rakyat tempatan di saat itu. Sukan yang mereka lakukan seperti sukan bermain gasing, layang-layang, sepak raga, lumba perahu dan bersilat. Dan tujuan sukan pada saat itu hanyalah untuk hiburan, dilakukan pada majlis-majlis perayaan untuk mengisi masa lapang ataupun pada masa perayaan selepas musim menuai. Kedua iaitu pada impak yang terbesar ialah pada zaman sukan kolonial, iaitu pada zaman penjajahan, iaitu daripada pengaruh barat. Pada pentadbiran British, diorang mendatangkan tentera dan juga membuka sekolah mubalik pada abad ke-19. Diorang meninggalkan kesan yang sangat besar pada perkembangan sukan di Malaysia. Mbak kata Gulik pada tahun 1991. Establishment of the colonial educations had the most perceived influence on the development of sport in Malaya. It means kedatangan kolonial di Malaysia pada zaman itu memberi impak yang sangat besar
dalam industri sukan di Malaysia. Sukan dan beberapa sukan juga telah dibawa ke Malaysia, iaitu macam sukan badminton, bola sepak, kriket, rugby, hoki dan tenis. Ini bukan berasal daripada Malaysia tapi dibawa oleh penjajah. Dan sehingga sekarang kita masih bermain pada sukan-sukan inilah. Dan pada zaman kolonial selepas merdeka, sukan seperti bola keranjang, pingpong dan bola tampar telah dibawa ke Malaysia oleh imigran Cina dari negara asal mereka, dan diperluaskan lagi sukan-sukan ini dalam sistem vernacular Cina, iaitu sistem sekolah mereka lah. Dan sukan-sukan ini merupakan aktiviti riadah yang sangat popular dan menjadi satu trademark di kawasan tempat tinggal mereka. Dan juga ciri-ciri utama sukan ini merupakan ciri utama di sekolah Cina, yang membuatkan menjadi impak besar pada sekolah Cina ialah pada waktu lawatan pasukan dari Hong Kong dan juga negeri Cina pada awal abad ke-20, juga merupakan satu faktor perkembangan kepada sukan-sukan ini. Dan keempat ialah pada zaman sekarang, iaitu zaman selepas merdeka, di mana terdapat banyak penubuhan-penubuhan persatuan yang melibatkan tokoh-tokoh politik. Dan program sukan juga telah diterapkan dalam sistem pendidikan dan diteruskan sehingga sekarang. Dan terdapat beberapa penubuhan yang dilakukan, iaitu contohnya Majlis Sukan-Sukan Sekolah Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1959, penambahbaikan infrastruktur sukan KBS, KPM dan PBT. Juga diterapkan peranan Majlis Sukan Negara pada tahun 1971, pelaksanaan Dasar Sukan Negara pada 1988, Akta Pembangunan Sukan dan juga jawatan kuasa kabinet untuk sukan. Jadi kita boleh lihat daripada zaman ke zaman perkembangan sukan kita semakin baik, semakin membesar, semakin berkembang. Dan juga kita boleh lihat pada zaman sekarang sukan ini dijadikan satu aktiviti yang wajib semua orang akan lakukan dan semua orang seronok melakukannya. Jadi itu sahaja, dan saya akan serahkan kepada kawan-kawan saya yang lain untuk meneruskan topik-topik mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Azhar Daniel. Hari ini akan membentangkan tajuk pencapaian sukan di Malaysia. Saya akan membentangkan 3 tamasya sukan terbesar yang Malaysia sertai adalah Sukan Olimpik, Sukan Asia Tenggara dan juga Sukan Commonwealth. Seperti yang dapat dilihat di Sukan Olimpik, kita hanya menjaya memenangi pingat gangsa dan juga pingat perak, dan manakala kita tak pernah memenangi pingat emas walaupun sekali. Dan antara atlet yang berjaya memenangi pingat adalah pada tahun 1992 Razif Siddiq dan Jalani Siddiq, manakala pada Atlanta 1996 Choh San Kit dan Yap Kin Hock. Di Atlanta 1996 Rashid Siddiq, di Beijing Lee Chong Wei, di London Lee Chong Wei, dan juga di London adalah Pandali Larinong. Manakala di Rio sebanyak 5 atlet berjaya memenanginya, iaitu Pandali Larinong, Cheon Jung Hong, Azizul Hasni Awang, Chan Pensu dan Goh Liu Ying, Goh Vishem Tan Wei Kiong dan Datuk Lee Chong Wei. Dan juga seperti yang kita lihat, atlet yang paling berjaya semestinya adalah Datuk Lee Chong Wei yang berjaya memenangi pingat perak sebanyak 3 kali pada tahun 2008 di Beijing, London di 2012 dan juga Rio de Janeiro pada tahun 2016. Dan juga pingat sukan Olimpik yang kita berjaya memenangi paling banyak adalah di Rio 2016, banyak 5 pingat. Manakala yang selebihnya hanya 1 atau 2 sahaja yang kita berjaya memenangi. Dan juga sukan yang menyumbangkan pingat terbesar pada Olimpik untuk negara kita Malaysia adalah badminton sebanyak 8, iaitu 6 perak dan 2 gangsa. Manakala terjun berjaya menyumbangkan 2, iaitu perak 1 dan gangsa 1. Manakala kirin ataupun basikal hanya berjaya menyumbang gangsa sebanyak 1 sahaja. Dan jumlah yang kita berjaya memenangi pada Sukan Olimpik adalah sebanyak 11. Namun untuk memenangi pingat emas, kita haruslah lebih berdaya saing dan juga dari peringkat akombi.
untuk membuatkan atlet kita mampu untuk menang pingat emas, iaitu akan dibentangkan oleh Syufina. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ad-Duha ayat 5 yang bermaksud, dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehingga engkau redha ataupun berpuas hati. Ayat ini menunjukkan bahawa apabila kita redha dengan apa yang kita dapat dan kita bersyukur, pasti kejayaan akan sentiasa bersama kita. Manakala di sukan Asia Tenggara pula, atau lebih dikenali sebagai sukan C, kita paling berjaya di sini dengan jumlah keseluruhan yang kita berjaya memenangi pingat daripada permulaan sehingga tahun 2017 adalah sebanyak 3,122 pingat. Dan paling banyak semestinya adalah pada pingat emas, ikuti gangsa dan juga perak. Dan kita merugi di tangga keempat paling banyak memenangi pingat di sukan Asia Tenggara ataupun sukan C. Manakala di sukan Commonwealth pula, sehingga sukan Commonwealth pada tahun 2018 di Tamasya ini, kita hanya paling berjaya adalah pada tahun 1970 di Edinburgh dan juga Christchurch pada 1974. Itu sebanyak maafkan saya, itu adalah jumlah. Kita paling berjaya banyak memenangi adalah pada Kuala Lumpur, sukan Commonwealth di Kuala Lumpur pada tahun 1998 sebanyak 36, dan di New Delhi pada tahun 2010 sebanyak 36 juga. Dan yang terbaru sekali di Gold Coast pada tahun 2018, kita hanya berjaya memenangi sebanyak 24 pingat emas dan berada di kedudukan ke-12. Dan jumlah keseluruhan pingat yang pernah kita memenangi di sukan Olimpik, sukan Commonwealth adalah sebanyak 205 pingat emas dan di kedudukan ke-11 sukan Commonwealth keseluruhannya. Ini dia antara sukan yang berjaya memenangi pingat di sukan Commonwealth sehingga tahun 2018. Seperti yang tertera, masih lagi badminton yang menerajui pungutan pingat untuk negara kita, iaitu badminton sebanyak 64 pingat, dan diikuti oleh angkat berat dan juga gimnastik. Dan juga secara keseluruhannya semua sekali adalah 205 pingat. Itu sahaja dari saya, Azad Dena. Terima kasih. Dalam mengecapi kemajuan di persada global, negara kita Malaysia telah banyak melakar kejayaan yang membanggakan dalam kejohanan sukan negara. Antara kejayaan yang sudah dikecapi adalah kemenangan Azizul Hasni Awang yang telah berjaya menempa nama sebagai juara dunia dalam acara keiringi kejohanan trek berbasikal dunia di Hong Kong. Namun begitu, kejayaan tersebut masih belum melengkap seandainya masih ada skuad tanah air yang lain masih lagi belum berjaya di peringkat global. Oleh hal yang demikian, pelbagai inisiatif yang sewajarnya diambilkan oleh beberapa pihak bagi meningkatkan mutu sukan negara, dan antara pihak yang banyak menyumbang adalah Kerajaan Malaysia. Yang pertama, menyediakan infrastruktur yang lengkap. Antara langkah yang perlu diambil adalah pihak kerajaan seharusnya menyediakan infrastruktur yang lengkap untuk kegunaan para atlet negara. Antaranya adalah padang bola sepak, stadium Bukit Jalil, gelanggang tenis yang serba canggih dan lain-lain lagi. Peralatan permainan sukan juga seharusnya diperiksa sebelum digunakan supaya berada dalam keadaan baik. Hal ini adalah untuk memastikan tiada sebarang masalah yang tidak diingini berlaku ketika latihan sedang berlangsung. Yang kedua, mengupah jurulatih yang lebih berpengalaman dan profesional. Selain itu, pihak sukan juga seharusnya mengupah jurulatih yang lebih banyak makan garam dalam acara sukan tertentu. Hal ini bertujuan supaya atlet sukan mendapat bimbingan yang betul untuk bertanding dengan atlet-atlet sukan negara lain.
Di samping mendedahkan atlet sukan untuk mempraktikkan teknik-teknik yang lebih sesuai dalam permainan mereka supaya mereka lebih tangkas daripada sebelum itu. Sebagai contoh, pemain bola sepak sendiri dapat mengesan strategi lawan apabila memerhati posisi lawan mereka. Tuntasnya, jurulatih yang berpengalaman sewajarnya diupah bagi mencorakkan permainan atlet dengan lebih baik. Yang ketiga, membayar gaji yang tinggi dan memberi pelbagai etalon kepada atlet. Pihak kerajaan mestilah membayar gaji yang tinggi kepada atlet sukan negara. Hal ini adalah untuk memberi dorongan kepada mereka agar terus berjaya dan mencapai kemenangan. Oleh sebab itu, atlet sukan akan merasakan diri mereka lebih dihargai dan tidak lagi akan menganggap sukan ini sebagai kerja sampingan yang boleh dipandang sebelah mata. Mereka pasti akan berlatih bersungguh-sungguh untuk membuktikan bahawa mereka mampu untuk menjadi juara walau dengan sesiapa jua yang mereka tandingi. Dan yang terakhir, yang keempat, memberi pelbagai bonus kepada atlet sebagai tanda penghargaan. Pihak tertentu hendaklah menawarkan kepada mereka beberapa pakej tawaran seperti pakej penerangan percuma, pakej pelancongan ke negara-negara luar dan lain-lain lagi sekiranya mereka berjaya meraihkan kejayaan. Hal ini adalah sebagai tanda penghargaan kepada mereka kerana telah berjaya mengharumkan nama-nama negara. Tuntasnya, penghargaan haruslah diberi kepada atlet-atlet yang berjaya sebagai tanda membalas jasa mereka. Justru, pelbagai pihak seharusnya mengorak langkah bijak bagi meningkatkan kualiti sukan negara. Antaranya adalah menyediakan infrastruktur yang lengkap, mengupah kejurulatihan yang berpengalaman, membayar gaji yang tinggi dan memberi penghargaan kepada atlet-atlet negara yang telah berjaya melanggar nama Malaysia di pesada dunia sukan. Konklusinya, ambillah langkah yang sepatutnya bagi membantu para atlet untuk menempa kemenangan kerana yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Saya akan memberikan perbentangan mengenai cadangan dan penambahbaikan inisiatif. Ini adalah daripada kami sekumpulan, iaitu memperkasakan peranan persatuan sukan, menggunakan sains dan teknologi dalam sukan serta menghantar atlet berlatih di luar negara. Saya akan terangkan satu persatu kenapa kami mencadangkan 3 inisiatif ini. Okey, yang pertama memperkasakan peranan sukan, persatuan sukan. Seperti mana yang kita tahu, setiap sukan di negara kita dinaungi oleh persatuan-persatuan sukan yang menguruskan atlet dan perkembangan sukan tersebut di dalam negara maupun di luar negara. Tetapi yang kita selalu tengok ataupun selalu kita tonton bahawa pemimpin persatuan ini majoritinya ialah ahli yang mempunyai kepentingan politik. Jadi cadangan kami adalah merombak semula persatuan ini, jawatan kuasa mereka, supaya memberi muka ataupun memberi peluang kepada orang baru yang berlatar belakangkan sukan ataupun yang berpengalaman dalam bidang sukan tersebut untuk menerajui ataupun memimpin persatuan sukan tersebut. Kerana mereka lebih faham dan mereka juga mungkin pernah mengalaminya. Bak kata pepatah, hanya jauh hari yang mengenal manikam dia. Dan yang kedua iaitu menggunakan sains dan teknologi dalam sukan. Kita tidak boleh disangkal lagi bahawa sains dan teknologi pada hari ini semakin canggih. Jadi sewajarnya kita mengaplikasikan sains dan teknologi ini dalam sukan, dalam bidang sukan di negara kita. Kehadiran institusi sukan negara adalah amat mustahak dalam menghubungkan dunia sains dan dunia sukan di negara kita. Tahap persaingan sukan di negara kita sangatlah tinggi apabila pergi ke antarabangsa, dan kebiasaannya untuk mendapatkan kemenangan ataupun mendapatkan medal adalah sangat sukar, kecuali atlet yang kita hantar itu adalah sangat berbakat. Tetapi dengan pertolongan saintifik, teknologi sekarang, kita dapat meningkat lagi prestasi atlet-atlet kita sehingga setaraf dengan atlet-atlet di antarabangsa. Dengan cara kita menjaga nutrisi, menjaga diet mereka, corak latihan dan juga mengamalkan fisioterapi yang bersesuaian dengan atlet-atlet kita.
supaya mereka mampu menghasilkan prestasi tertinggi apabila mereka bersaing di peringkat antarabangsa. Dan yang terakhir ialah menghantar atlet berlatih di luar negara. Apa yang kami cadangkan ialah menghantar atlet-atlet negara yang berpotensi ke luar negara untuk menjalani sesi latihan sama ada dalam jangka masa pendek maupun yang panjang. Sesi latihan ini bertujuan untuk mendedahkan mereka kepada teknik latihan yang terkini disamping memberi peluang kepada atlet negara berlatih bersama-sama atlet-atlet handalan dari luar negara. Dengan cara ini, mereka dapat menimba ilmu dan kemahiran baru sekaligus memperbaiki setiap kelemahan yang mereka ada. Dan ini juga dapat dibuktikan dengan Ratu Renang Negara Nurul Huda Abdullah ke Australia untuk menjalani sesi latihan dalam sukan renang dan telah memberikan hasil apabila beliau memenangi beberapa pingat emas dalam Tamasya Sukan Asia Tenggara dan Sukan Asia. Jadi cadangan-cadangan kami ini hanya kami fikirkan. Jadi tiada niat untuk mempersendakan mana-mana pihak. Itu saja, sekian. Terima kasih.